Tajuk hari ini saya nak bawa iaitu kadang-kadang kita terfikir kenapa ramai orang tak yakin berkaitan dengan akhirat dan ada salah faham berkaitan dengan ilmu pendidikan, iaitu terutama daripada kolej ataupun universiti keluar yang tiada pengasas daripada ilmu pondok, bertentang belaga antara ilmu tauhid dengan ilmu tiga serangkai. Benda ni belaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami berniat belajar dan mengajar, mengambil dan memberi peringatan, memberi dan mengambil manfaat, memberi dan mengambil faedah, mendorong kepada berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyuruh kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala dan memberi petunjuk kepada kebaikan. Kerana semata-mata mengharapkan kepada redha Allah Subhanahu wa taala, merekatkan diri serta mengharapkan pahala daripadanya yang maha tinggi lagi maha suci. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Yang bahagia pengurusi, timbalan pengurusi, Imam Bilal, ahli tuan kuasa dan sekalian hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati, diberkati, diluaskan rezeki, dikabulkan hajat, terpelihara berbagai jenis fitnah, terpelihara berbagai jenis yang tidak diingini, terpelihara berbagai jenis ragam kejahatan penipuan. Salamun ala Nuhum fil alamin, salamun ala Nuhum fil alamin, salamun ala Nuhum fil alamin. Terpelihara berbagai jenis penyakit dan disembuhkan berbagai jenis penyakit zahir dan batin bagi diri kami dan keluarga kami. Diluaskan berbagai jenis nikmat kebaikan di dunia dan di akhirat bagi diri kami dan keluarga kami. Amin Allahumma amin. Sebelum masuk pada tajuk ataupun ta'aruf, kita munajat Imam Haddad ataupun istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula ووهب لي رزقا واسعا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا, أستغفر الله من الخطايا, أستغفر الله رب البرايا, أستغفر الله من الخطايا. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berdoa dan munajat berserta dengan sembahyang berjamaah, satu nikmat yang besar yang dikurniakan oleh kita pada waktu zaman sekarang ni. Ta'aruf Nama saya Muhammad Nazrin. Umur saya 43 tahun ni.
kan, jangan tertipu dengan muka kan. Dengan muka kan, nampak macam kan, mula-mula saya mengajar, diorang kata umur saya 18 tahun kan, Azhar umur dah 30 lebih kan, tak tahulah sebab apa kan. Muka ni kan, dia ada kelebihan dan ada kekurangan. Kalau muka nampak muda ni, orang anggap kurang matang. Dia anggap kurang matang. Kalau polis pun tahan pun, dia tengok IC baru je hormat. Kalau tengok muka dia tak berapa hormat. Itu benda yang normal. Ada kelebihan dan ada kekurangan pada tiap manusia. Tauliah saya mengajar bahagian Selangor, terutama Selangor, dah 10 tahun. Dah 10 tahun, ada lagi baki lagi 3 tahun. Ada baki lagi 2 tahun, tak silap. Ni tahun yang rupa-rupanya MAIS ke ni, kalau nak tambah dia kena bayar RM30 3 tahun, RM50 5 tahun kan. Itu perbezaannya. Berkaitan dengan lain daripada mengajar daripada masjid dan surau, saya berkhidmat satu lagi, iaitu berkaitan dengan NGO. Satu NGO iaitu Ilah Syar'i, Perubatan Islam. Pertubuhan tu diangkat oleh JAKIM sendiri, kerana semua orang yang berubat kerana perubatan Islam. Yang terkenal perubatan Islam ni iaitu Darul Syifa. Darul Syifa ni memang ada lesen pada tahun 2016. Iaitu bawah lesen ni bukan bawah Jabatan Agama, tak. Iaitu Seksyen 755, iaitu bawah Parlimen tu sendiri. Itu perundangan. Bukan satu negeri, seluruh Malaysia. Bulan 3 ni akan dikuatkuasakan. Bulan 3 2024 akan dikuatkuasakan. Siapa yang tak ada lesen perubatan Islam akan kena tangkap. Ketangkapannya bila kena tangkap, tandanya RM30,000, penjara 2 tahun. Kali yang kedua kena tangkap, sama dia punya angka je, tetapi ada sebatan 2 kali sebatan. Sebab dia ada pro dan kontra, ada kelebihan dan ada kekurangan kat situ. Sebabkan bilik seksyen tu ada, mereka nak kuatkuasakan supaya banyak sangat berlaku perceraian. Sebabkan lafaz perceraian, tetapi kata saya tak tahu saya cerai ataupun tak cerai. Maka nak convince ataupun nak yakinkan hakim yang dia ni bercerai atas dasar kena sihir. Sebab sihir makin hari makin kuat, dia makin kurang. Kita agak pelik, makin canggih dunia makin kuatlah sihir. Maka bila makin kuatnya sihir, maka berlaku dalam rumah tangga ni perceraian, pergaduhan dan sebagainya begitu banyak. Maka nak yakinkan hakim yang orang ni bercerai dengan sebabkan sihir, maka orang yang perawat ni kena ada lesen. Orang yang perawat ni kena ada, iaitu data-data berkaitan dengan orang yang dirawat, pasien atau kliennya. Sama macam mana data hospital, supaya meyakinkan hakim yang orang ni pernah dirawat dengan ada sakit gangguan sihir. Yang nombor 2, nak buat laporan kepada orang yang menyihirkan orang supaya nak terlibat dalam seksyen jenayah. Sebab menyihirkan orang sampai orang tu sakit. Sebab sekarang ni kalau siapa-siapa kena sihir, dia umurnya sihat, 30-an. Banyak berlaku kes-kes macam ni. Umurnya 30-an, dia kena sihir. Bila kena sihir, pergi hospital. 1 tahun kat hospital, tak tahu. Hospital cek berbagai-bagai cek, tak dapat nak tahu sakit dia apa. Maka dia ni tak dapat pencen. Dia ni tak dapat untuk pembelaan bagi insurans. Dia ni tak dapat banyak bantuan. Dan isteri ni minta fasah kerana tak tahu sakit dia apa. Maka keadaan macam ni dalam segi pandangan mata yang zahir, tak dapat nak membantu. Maka adanya elemen berkaitan dengan perubatan Islam dikuatkuasakan, maka boleh membantukan mengatakan dia ni sakit. Sebabkan insurans sekarang ni dah menerima perubatan Islam, iaitu siapa nak berubat, terutama rawatan berkaitan dengan Darul Syifa. Siapa nak rawat bagian Darul Syifa boleh claim insurans. Dah bermula. Sebabkan sekarang ni penyakit-penyakit yang pelik, yang tak dapat nak dikesan, hospital tak dapat nak kesan, maka benda ni boleh tumpu kepada iaitu rawatan alternatif berkaitan dengan perubatan Islam. Mungkin ada gangguan jin. Dan ramai juga yang terlibat dengan penyakit-penyakit yang misteri. Kita panggil misteri. Sebabkan jin ni kerja biasa, tiba-tiba jatuh sakit. Bila sakit dia kata mimpi sekian-sekian dan sebagainya. Lepas tu nak berhenti, lepas tu terpaksa berhentikan kerja sebab tak boleh nak berkhidmat. Nak cover insurans tak dapat. Nak macam ni tak dapat. Masalah berlaku.
Bagi diri je dan bagi keluarga je. Kalau dia ada isteri, ada anak-anak, lebih membawa masalah yang lebih berat. Macam mana nak mengatasi masalah tu? Sebab itulah bila kuat kuasakan perundangan 755 ni berkaitan dengan perubatan Islam, dia banyak berbantu. Dalam masa yang sama, dia ada banyak benda yang umur yang 80-an, umur yang 70-an, umur yang 60-an. Dah berubat bertahun-tahun dah, tapi tak ada lesen. Nak dapatkan lesen, dia agak risau. Maka pertubuhan ni untuk membantu. Saya dalam tu untuk membantu. Untuk bantu perawat-perawat supaya patuh syariah ataupun tidak. Sebab dalam ilah syar'i, dia terlibat dalam kaunseling syar'i. Kaunseling syar'i ni saya dah belajar tahun 2015 lagi. Dah terlibat dalam kaunseling syar'i. Sebabkan sebelum ni saya terlibat dalam penjara bahagian syariah. 7 tahun saya berkhidmat dalam penjara bahagian syariah, mahkamah syariah. Benda itulah yang berkaitan dengan perkhidmatan-perkhidmatan saya yang dulu dan sekarang ni. Sekarang ni bahagian perubatan Islam. Lepas tu masih lagi mengajar. Lepas tu niat besar saya ialah buat pondok. Buka pondok sebab asal saya pelajar jenderam. Ya, asal jenderam ni, Ustaz Hafiz. Tahun 1997 saya dah belajar dengan dia. Ustaz Hafiz jenderam. Maka Ustaz Hafiz jenderam ni dia memang banyak benda yang mendidik kita berkaitan dengan pondok. Dan pendidikan-pendidikan dia awal untuk nak, iaitu kaitan dengan kitab Fardhu Ain, Tauhid, Fiqh dan Tasawuf. Dan kitab-kitab berkaitan dengan Nahu dan Saraf. Bermula di situ, barulah belajar kitab-kitab yang lain. Lepas tu belajar di Yaman, belajar di Mekah dulu 3 tahun, lepas tu belajar di Yaman 4 tahun. Di Ribat Tarim, tempatnya Habib Hasan Syawatiri. Lepas tu Habib Salim. Lepas Habib Salim arwah, Habib Hasan meninggal, Habib Salim meninggal, Habib Abdullah pun meninggal. Tempatnya Habib Umar bin Hafiz belajar. Kalau Habib Umar bin Hafiz, Darul Mustafa. Macam saya, Ribat Tarim, tempat yang paling lama yang ada pengajian pendidikan bersistem, iaitu berkaitan dengan fiqh dan bahasa Arab. Itu sedikit berkaitan dengan penjelasan. Nak ringkaskan terpanjang. Nak diringkaskan terpanjang. Tajuk hari ini saya nak bawa, iaitu kadang-kadang kita terfikir kenapa ramai orang tak yakin berkaitan dengan akhirat dan ada salah faham berkaitan dengan ilmu pendidikan, iaitu terutama daripada kolej ataupun universiti keluar yang tiada pengasas daripada ilmu pondok, bertentang belaga antara ilmu tauhid dengan ilmu 3 serangkai. Benda ni belaga. Benda ni belaga. Tapi ilmu 3 serangkai bila dijelaskan memang ada nampak banyak dan banyak benda kelemahan kat situ. Tapi ilmu sifat 20 ni pula tak ramai yang boleh membahas dengan cara yang mudah untuk difaham. Kalau dia ajar 1 tahun tak faham apa yang guru ni ajar. Benda ni berlaku masalah. Bila berlaku masalah dan benda ni tak terbuka, menunjukkan ada tempat-tempat tertentu sahaja yang mengajar bab tu. Kalau belajar pondok, belajar kat pondok. Kalau mengajar kat masjid, kalau sebulan sekali mengajar satu kitab, memang payah untuk difaham. Kalau seminggu sekali pun makan 3 tahun untuk nak khatam satu kitab. Apatah lagi kita yang belajar kat pondok dah beberapa kitab. Dah lebih daripada 10 kitab satu pondok, lebih daripada 10 kitab berkaitan dengan tauhid, kita pun masih lagi tak faham. Apatah lagi yang belajar satu kitab yang makan masa 3 tahun, kalau seminggu sekali, kalau makan sebulan sekali, confirm jarang kitab tu akan dikhatam. Untuk guru tu dah tak ada, kitab tu belum khatam lagi. Maka majoriti masyarakat tidak memahami berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan iman. Tauhid ni berkaitan dengan iman, kepercayaan. Kepercayaan nak dijelaskan berkaitan dengan sifat Allah. Ini banyak nak dijelaskan. Nak jelaskan begitu banyak yang ni, nak kompres tak dapat. Berkaitan dengan malaikat pun sama juga, banyak orang yang tak kenal malaikat. Salah satu, kita lihat kalau kita jalan-jalan, kita akan nampak patung-patung yang banyak tangan. Atau kita akan nampak gambar yang ada banyak tangan. Bila kita nampak banyak tangan ni, sinonim dengan siapa? Dia mencontohi siapa? Malaikat Malik. Malaikat yang penjaga pintu neraka. Tangannya sebanyak mana orang yang bakal masuk neraka. Kalau 7 juta orang masuk neraka, 7 tangan je ada. Itu Malaikat Malik. Sebab apa nak dikenalkan Malaikat Malik? Supaya kita nak jumpa ataupun tak nak jumpa dengan dia.
Kalau tak nak jumpa, dengan buat benda-benda yang menyebabkan masuk neraka. Itu berkaitan dengan malaikat. Lepas tu berkaitan dengan kitab-kitab. Berkaitan dengan Nabi dan Rasul. 25 Nabi dan Rasul. Semuanya ada ceritanya. Maka kita banyakkan cerita-cerita ni terhazaf. Maknanya ke tepi sampai maklumat yang penting tu tak sampai ke kita. Bila tak sampai ke kita, kefahaman dan keyakinan kita tidak sepatutnya. Kenapa tak dikatakan tak sepatutnya? Sebabkan puncanya ilmu tidak dengan mimpi. Ilmu tidak dengan ilham. Taqwa bukan datang dengan mimpi. Taqwa bukan datang dengan ilham. Begitu juga iman, begitu juga Islam, begitu juga ihsan. Dia tak akan datang dengan mimpi, dia tak akan datang dengan tiba-tiba. Dia kena usahakan untuk difahami. Belajar dan cuba untuk faham. Baru akan sampai matlamat keyakinan yang sepatutnya kita yakin. Apa yang kamu nak percayakan. Maka benda ni sudah hilang pada berapa keadaan. Generasi ayah kita dah mula hilang. Atau kita tak tahu. Ayah mula, lepas tu generasi yang kita sekarang ni. Dan mula anak-anak pun dah jauh daripada pengetahuan ni, menyebabkan mereka tak tahu kenapa perlu semayang. Kenapa nak perlu semayang. Kita datang semayang tak perlu siapa pun kata, ni dah azan awak dah semayang masuk waktu. Kita datang. Sebab apa? Kita tahu. Adanya pahala, adanya dosa. Keyakinan kita berkaitan pahala dan dosa. Sama tak keyakinan anak-anak kita? Kalau keyakinan anak kita tak sama macam kita, dia tak akan datang masjid. Dia tak akan datang surau. Sebab apa? Kenapa? Dalam diri je banyak pertanyaan yang tak dapat untuk dijawab. Bila tak dapat untuk dijawab, kalau kita menjawab dengan cara yang salah, dia boleh jauh daripada agama dan maaf kata boleh keluar daripada agama Islam. Ramai orang etis sekarang ni. Etis ialah orang yang ada kepercayaan. Kepercayaannya ialah tiada pada Tuhan. Dan bila kita tanya, bila ramai yang terlibat masuk dalam penjara, bila terlibat dalam etis, dia akan bagi jawapan yang senang. Nah, kalau nak kembalikan saya pada Islam, boleh. Tunjukkan Allah Ta'ala, boleh kembali pada Islam. Kalau benar tu soalanku kena pada diri kita, apa jawapan kita? Kalau soalan tu kena pada sesiapa, kalau anak dia tanya, cucu tanya, Tuhan ni ada ke tak ada? Kita nak jawab apa? Ada. Mana dia? Kita nak jawab macam mana? Mana Tuhan? Benda ni kena dijawab. Kena ada ilmu untuk menjawab. Tapi bila dengar macam tu kita tak boleh jawab, jangan jawab. Takut nanti kan bila silap goreng, hangus. Kalau mi kita goreng, hangus, kita pun tak boleh nak makan walaupun banyak kita masak. Kalau pengalaman yang pandai masak benda yang tak jadi, kita pun tak makan, orang lain apa lagi nak makan. Kalau kita tak tahu, jawab tak tahu. Itu lebih selamat. Macam orang macam ni, kalau kita kita nak pertahankan Islam, lepas tu kita jadi marah, kita menjadi beremosi. Bila start kita beremosi, apa maksudnya? Maksudnya kita nak mempertahankan satu benda tapi tak ada bukti. Kita nak marah. Tak ada benda kita nak pertahankan. Tapi kita rasa betul, tetapi tak ada benda. Kenapa tak boleh jawab? Sebab tak ada pengetahuan berkaitan dengan benda tu. Bila kita tak tahu benda tu tak boleh datang dengan mimpi. Benda tu tak boleh datang dengan ilham. Benda tu tak boleh datang dengan sendiri. Ia datang dengan belajar. Maka dalam keadaan pengetahuan ilmu ni tidak diaturkan dengan cara yang sempurna, banyak orang jadi terkapai-kapai. Mana satu yang betul, mana satu yang salah. Berkaitan dengan ketuhanan pun tak boleh nak jawab dengan sempurna. Kalau orang katanya kita, Tuhan tu ada, kita jawab dia ada. Mana dia? Saya pun tak tahu mana dia. Itu jawapan yang paling mudah. Saya pun tak tahu Tuhan tu ada kat mana. Itu jawapan yang paling mudah. Kalau orang tanya saya, Ustaz yakin pada Tuhan? Yakin. Pernah nampak? Tak nampak. Lepas macam mana yakin? Saya masa kecil sampai sekarang ni tak pernah nampak Tuhan. Tetapi macam mana yakin? Yakin dengan sebabkan belajar. Saya makin belajar, makin menambah keyakinan kewujudan Allah. Baru je, terdiam. Dia tak akan jawab lagi. Normal dia tak akan jawab. Sebab apa? Rupa-rupanya proses untuk mengenal Tuhan, proses untuk tahu berkaitan dengan Tuhan, dengan belajar. Proses belajar. Baru dapat mengenal. Allah Ta'ala tak sama macam mak ayah kita.
Kalau sama mak ayah kita, kita boleh kenal kan? Ni duduk kat mana, duduk kat mana. WhatsApp dengan mak kita pun boleh. Anak WhatsApp dengan mak kita pun boleh. Dengan ayah kita pun boleh. Tapi Tuhan lain. Dia tak sama. Dan bila kita tak mengenali Tuhan, dia akan pergi pada satu peringkat, kita rasa Tuhan macam mana manusia. Dia menjadi lebih teruk lagi. Sampai satu tahap dia rasa dia tu Tuhan. Ni lebih teruk lagi. Itu yang jadi pada Firaun. Itu yang jadi pada Haman. Itu yang jadi pada Namrud. Dan ada juga orang zaman sekarang ni yang macam tu. Sebab apa? Dia tidak mencari Tuhannya. Dia tak mengenal Tuhan. Dan orang yang nak mengajar berkaitan ke Tuhan, dia menolak. Benda ni yang berlaku. Banyak yang berlaku. Dia nampak zahir je, sembahyang. Nampak zahir ni, tetapi nak memahamkan orang berkaitan dengan Islam, cukup susah. Benda ni sangat-sangat bahaya pada waktu sekarang. Ini berkaitan dengan benda yang berlaku waktu zaman sekarang. Lepas tu menuju pada satu jalan, iaitu qada dan qadar. Macam mana kita nak memahami qada dan qadar? Kita tak kenal Tuhan kita. Lebih susah lagi. Bila suruh sabar, kita pun jadi macam, asalkan sabar bukan hukumnya sunat, sabar hukumnya wajib. Macam mana taubat? Dan menuju pada ilmu yang terakhir sekali, berkaitan dengan kepercayaan. Kita panggil akhirat. Kehidupan selepas kematian. Ini yang tajuk yang saya nak bawa, iaitu Khutut lil Mustaqbal fil Hayatil Akhirah, yang dikarang oleh ulama Azhar, iaitu Syekh Taha bin Abdul Rauf Sa'id. Dia menceritakan berkaitan dengan akhirat dengan jelas. Ini khulasah ataupun kitab dobit yang disusun, yang menceritakan berkaitan dengan akhirat. Kalau akhirat ni tak jelas pada diri kita, kita berani nak buat dosa. Kat dunia ni, orang yang bukan Islam, dia buat apa jenis kebaikan. Orang bukan Islam, dia buat apa jenis kebaikan. Dia buat masjid, 1 juta masjid dia buat kat bumi. Ataupun berapa bilion dia buat masjid. Dia nampak kebaikan. Mata zahir kita nampak dia buat baik. Orang kata dia baik, dia baik, buat masjid banyak semua. Tapi bukan Islam, bukan Islam. Tapi apa kekurangan kat situ? Dia tak dapat pahala. Syarat untuk dapat pahala, dia kena Islam. Maka pahala dia tak nampak. Sebab pahala akan bermanfaat selepas kematian. Pahala ni tak akan nampak kat dunia. Rahmat, ya kita perlu kat dunia. Berkat, ya kita juga kat dunia. Tapi pahala tu tak digunakan lagi kat dunia. Sebab pahala ni akan bermulanya waktu kita dah meninggal. Start kat situlah bermulanya pahala. Pahala tu akan ada selepas kematian. Bagi orang yang meninggal kafir, betul-betul kafir, menolak agama Islam terutama yang paling jelas, bila meninggal dia tak nampak kredit untuk nak membantu je pada alam selepas kematian. Dia tak ada kredit tu. Itu bagi orang Islam. Tapi syarat untuk masuk syurga, adakah Islam? Tidak. Syarat nak masuk syurga bukan Islam. Syarat nak masuk syurga kena beriman. Itu syarat bagi orang nak masuk syurga. Sebab itulah kadang-kadang kita dengar daripada orang yang menjelaskan ilmu tasawuf. Dia kata, kita kena ikhlas. Tapi dalam masa yang sama kita nampak macam orang yang mengejar pahala ni salah. Sebenarnya tidak. Orang yang mengejar pahala ni ada punya manfaatnya. Tetapi jangan ke situ saja sebab perjalanan masih lagi tak habis. Kenapa saya kata perjalanan masih habis? Saya tak ceritakan lagi. Maka orang yang nak masuk syurga kena beriman. Dan orang yang beriman, adakah dia masuk neraka ataupun tidak? Itu pertanyaan lagi. Orang beriman, dia masuk neraka tak? Dia boleh masuk neraka sebab dosa-dosa yang dia buat. Tetapi tetap akan masuk syurga. Itu ada benda yang berbeza. Maka semua ni akan dijelaskan bila diterangkan berkaitan dengan perjalanan akhirat. Bila kita nak kata nak jumpa dengan Allah, ada SOP yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh Allah. Faman yarju liqa' rabbih. Siapa yang kehendak nak bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Akhir surah Kahfi. Itu syarat dia. Kat dunia kamu tak nampak Tuhan. Kenapa tak boleh lihat Tuhan kat dunia? Sebab Allah Ta'ala tak kasih kamu lihat dia. Dia ada kuasa besar. Kuasa je untuk tak melihat ada sebab, ada hikmah, ada kebijaksanaannya. Dia tak nak kasih jumpa, tak nak kasih nampak. Bukan tak nak kasih jumpa, tak nak kasih nampak. Tetapi nak nampak, nak jumpa dengan dia. Macam mana? Kekalkan amal-amal kebaikan.
Siapa yang keinginan nak jumpa dengan Tuhan, kan perbanyakkan amal-amal yang baik, amal yang soleh. Dan jangan sekali-kali mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesiapa. Bila meninggal keadaan kamu yang dua ni kekal dalam diri kamu, keluarnya roh kamu daripada halqum kamu, maka kamu direct boleh jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan dengan jasad, dengan roh. Roh tak terus pergi pada langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai langit ketujuh, malaikat lepaskan. Roh tak bertemu dengan Tuhan. Lepas tu roh tak pergi balik pada malaikat, Allah Ta'ala saya balikkan je pada roh je balik. Sebab hanya jumpa yang sementara, tetapi jasadnya pula akan jumpa dengan Allah di dalam syurga nanti. Itu je punya proses perjalanan. Siapa yang meninggal, kalau dia kekal perbuatan solehnya dan tidak mensyirikkan sesiapa, rohnya bakal akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan rohnya seperti bila keluar badannya, malaikat semuanya akan terharu sebab bau kasturi yang luar biasa. Ni hadis. Saya gabungkan semua hadis untuk nak menjelaskan. Bila dah bawanya akan balik. Bila balik, dia akan masuk pada alam barzakh. Kalau alam kita pandang alam kubur. Kalau alam kubur, kalau dia tak masuk alam kubur, alam apa? Alam barzakh. Itu pertama, alam barzakh. Paling lama akan dirasai pada alam barzakh. Kat dunia ni ikut umur dunia ni. Lepas tu, dunia ni akan dihancurkan oleh malaikat Israfil. Akan hancur habis. Gelap habis. 40 tahun akan berlakunya gelap. Lepas tu, dunia ni akan diadakan balik 40 tahun. Semua yang duduk alam barzakh akan rasa 40 tahun. Semua yang alam barzakh, tak ada orang yang hidup di atas muka bumi. Apa beza orang yang duduk dalam kubur? Keadaan yang sekarang ni, orang yang duduk pada selepas kiamat. Orang yang sekarang dalam kubur, yang mengharapkan pahala, dia akan dapat. Bagi orang yang hidup. Siapa yang hidup, nak bagi pahala pada mak ayah je, dapat. Dan orang yang masuk dalam kubur, kadang-kadang nampak neraka, kadang-kadang nampak syurga. Kadang-kadang nampak neraka, nampak syurga. Ni tanda je apa? Tanda je mengharapkan pahala. Sebab nak menutupkan dosa-dosa yang dibuat. Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha adil. Ya, Allah Ta'ala ni maha pengasih lagi maha penyayang. Tetapi Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha adil. Dia adil pada tiap mana makhluk. Bukan Tuhan yang zalim. Lawan adil namanya zalim. Maka dalam keadaan masuk dalam kubur ni, sekarang ni, dunia masih ada lagi rahmat besar bagi orang yang dalam kubur. Dunia masih ada lagi rahmat besar bagi. Sebab kita boleh bagi pahala-pahala bagi yang meninggal. Bagi orang yang meninggal memerlukan pada yang pahala. Sebab pahala ni sangat-sangat penting. Sekarang ni kita tak nampak. Ya, memang kita tak nampak pahala. Tetapi start masuk dalam kubur, kita nampak kepentingan pahala tu. Dah masuk pada alam kubur, dah habis, dia akan berlaku pula ba'as. Kita akan masuk alam kubur. Kita akan masuk iaitu kiamat, kehancuran dunia. Ketiga, namanya ba'as, bangkit. Bangkit masih lagi, bangkit ni ba'as, semua bangkit. Bangkit ni paling lama akan dirasai, boleh dirasai 40,000 tahun. Selepas bangkit, malaikat suruh kumpulkan. Masa di akhirat nanti, tiada lagi manusia memerintah ataupun jin memerintah. Semuanya malaikat 100% yang kontrol. Maka akan berlaku hasyr. Hasyr ni akan kumpulkan. Masa tengah hasyr ni, itulah jumpa Nabi-Nabi. Starting pada Nabi Adam sampai akhir sekali Nabi Isa. Habis Nabi Isa jumpa, barulah akan turunnya namanya peringkat yang kelima. Namanya syafa'ah. Syafa'ahnya ada dua. Syafa'ah kubra, syafa'ah sughra. Syafa'ah kubra yang paling besar, iaitu Nabi boleh bagi syafaat pada semua orang. Iaitu syafaat pada akhirat nanti. Bila semua orang menuju pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ni orang tak jumpa. Masa mula-mula bangkit tak jumpa Nabi Muhammad. Sebab apa? Nabi Muhammad orang yang paling awal bangkit. Bila bangkit, dia duduk, bersihkan badan, malaikat dah datang kat dia. Dia kata, ya Rasulullah, naik ke atas. Dia bawa Nabi dengan dia naik ke atas. Tu orang tak jumpa dengan dia. Maka dah sampai pada Nabi Isa, barulah Nabi Muhammad dibawa turun dengan malaikat. Barulah orang datang kat Nabi Muhammad minta pertolongan. Maka Rasulullah kata, ha ana, ini waktu saya. Maka Rasulullah pun berdoa. Turunlah arash menjadi 8 arash. Sekarang ni ada 4 arash. Tak ada orang nampak 4 arash macam mana. Bentuknya pun kita tak tahu. Tak nampak Azoi. Tapi akhirat nanti nampak dengan jelas. 8 arash macam mana bentuknya. Sebab bumi ni akan terbahagi pada 2.
separuh duduk bawah matahari. Matahari ni rapat dengan kita 1 mil. 1 mil 1 kilometer. Rapat dengan bumi. Ada setengah orang rasa sampai 1 hasta. Rasa je. Sebab matahari terlalu dekat. Luar biasa 1 kilometer. Kalau dunia yang ada, hancur lebuh lah dunia ni. Tapi sebabkan orang masa tu, badannya besar macam mana Nabi Adam AS. Dia bentuk je besar. Bentuk je besar. Dan akan ada yang duduk bawah, bawah arash, ada yang duduk bawah arash. Mudah-mudahan kita semua duduk bawah arash. Dalam keadaan duduk bawah arash ni, barulah akan keluar jenis-jenis pertolongan-pertolongan daripada ayat Quran, bacaan surah, daripada sedekah, daripada bantuan orang lain, daripada menatang yang kita bantu, baru akan muncul syafaat-syafaatnya akan keluar, bantuan-bantuan yang keluar waktu ketika itu. Itulah waktu yang teket-teket ataupun jaminan-jaminan daripada orang yang nak jamin kita ataupun makhluk nak menjamin daripada Al-Quran dan sebagainya. Syafaah. Itu nombor 5. Lepas syafaah, kat peringkat kubur, kat peringkat kiamat, kat peringkat ba'as, kebangkitan, hasyr. Tak ada orang lagi masuk neraka. Tak ada siapa-siapa lagi masuk neraka masa tu. Tak ada siapa-siapa pun masuk neraka. Masing-masing dalam perjalanan masa tu akan masuk kepada peringkat yang nombor 6. Namanya apa? Hisab. Mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Mahkamah Allah Taala ni sangat-sangat mengerikan bila dibahas oleh Nabi SAW. Nabi kata, 1 langkah je dah kena dakwa dalam mahkamah. 1 langkah je kena dakwa kat mahkamah. Ni. Lepas tu kat mahkamah pula, mulut kita tak bercakap. Tangan kita yang bercakap, kaki kita menjadi saksi. Seperti mana dalam surah Yasin. Tangan tak boleh, mulut tak boleh bercakap. Tangan saja bercakap. Dan siapa nak mendakwa kita waktu tu, masa kita ada dosa dan pahala start kita balik sampai kita meninggal, semua orang yang dakwa kita semua habis kita dakwa. Dan Nabi pesan, kalau kita boleh memaafkan, baik memaafkan. Jangan bawa pada alam akhirat. Kalau kes terlampau banyak sangat, macam mana kamu nak masuk syurga? Makin lama nak masuk syurga, dah banyak sangat kes. Kalau siapa-siapa kena kes, tunggu setahun, 2 tahun, dah rasa lama, apa lagi sampai 50,000 tahun? Baik memaafkan segala kesilapan orang terhadap diri kita. Macam mana Nabi SAW. Jangan sekali-kali, nanti ke akhirat saya nak bawa kes ni ke akhirat. Kamu tak tahu cerita akhirat macam mana. Tak sama mahkamah kat dunia. Mahkamah kat dunia ni datang, fail dan sebagainya, pergi ke mahkamah, mahkamah kata, wait, proceed. Dia naik mahkamah, cakap-cakap, lepas tu dah keluar. Tunggu sebulan lagi naik balik mahkamah. Itu benda yang normal macam. Ini bukan sama macam ni. Ini hari tu juga segala bukti-bukti akan dikeluarkan. Kalau salah tu pada kita, habis. Baik kita memaafkan, baik kita memikirkan pahala berbanding dengan nak mencari dosa. Mencari kesalahan orang. Kesalahan orang, kita pun ada salah. Jangan mencari kesalahan. Tapi nak membaiki kesalahan, nak menyelesaikan masalah, kalau orang tu mencuri baik duit kita walaupun orang polis, itu tak ada masalah. Itu dalam hukum ada. Itu kebiasaan untuk nak menyelesaikan masalah. Dia minit lagi azan. Sampai hisab. Dah habis semua hisab tu dah berlaku. Dia paling tinggi akan pergi 50,000 tahun. Masuk pada peringkat yang nombor 7. Apa namanya? Tatayarus suhuf. Tatayarus suhuf maknanya akan terbang buku-buku menuju pada orang yang buat cerita, dalam buku itu menceritakan segala apa yang kita buat. Sejak kita lahir sampai kita meninggal. Buku tu akan sampai kita. Dia akan bagi pada orang yang dapat tangan kanan, orang yang dapat tangan kiri, orang yang dapat kat belakang. Tangan kanan ialah orang yang baik, tangan kiri orang yang tak baik, belakang ialah orang munafik. Apa manfaat sampai buku tu kerja? Selidik balik, baca. Apa yang kamu tak puas hati berkaitan dengan cerita kamu, kemukakan Tuhan. Apa yang kamu tak puas hati? Dah masuk mahkamah Tuhan, kamu tak puas hati diri kamu. Lahir sebagai macam ni lah, sebagai orang miskin lah, orang susah lah, ada masalah, bankrupt lah, orang tipu. Semua apa yang kamu tak puas hati, boleh kemukakan waktu ketika itu di tempat namanya luahan. Allah Ta'ala bagi semua apa nak luah, keluar. Tapi tak berjumpa dengan Tuhan. Wakil dengan malaikat. Siapa nak luah, luah. Kamu tak buta masa kecil, tak puas hati, cacat, berbagai-bagai. Semua nak luah, luah. Seluruh manusia dan jin Allah Ta'ala cipta, Allah Ta'ala bagi luah-luah sekali. Allah Ta'ala mendengar. Tuhan yang maha mendengar dan malaikat akan tentukan. Waktu ketika itulah Allah Ta'ala akan panggil orang yang buta. Kumpulan-kumpulan yang buta semuanya.
Kamu ni buta masa kecil sekian. Sekarang ni kamu Allah Ta'ala celikkan kamu. Sekarang ni apa kelebihan kamu buta? Akan dibagi ganjaran di syurga nanti. Maka dia kata, puas hati tak dengan ni? Mereka tengok dan diam. Tak berani nak cakap apa. Dia cakap kalau kami buta dan tambah lagi benda yang lain pun, kami rasa takkan dapat macam mana yang diberi oleh Tuhan. Menunjukkan Allah Ta'ala bagi lebih daripada jangkaan pemikiran mereka. Apa yang mereka akan dapat, seperti orang yang OQ dan sebagainya. Itu namanya adil ni Tuhan. Itu tempatnya namanya luahan. Yang nombor 9. Belum masuk azan kan? Nombor 9. Bukan nombor 9, nombor 8. Mizan. Yang kat sini yang ditakuti oleh ramai orang. Sampai ke sana yang akan nampak satu lubang yang besar, nampak berapi-api ke atas. Itulah neraka. Neraka bukan ada pintu. Tak, dia tak ada pintu. Dia lubang yang besar. Dia akan nampak api ke atas. Banyak orang akan perasan. Kat situ duduk elok-elok kat belakang mizan. Kat mizan ni, itulah pentingnya pahala dan dosa. Siapa yang pahalanya lebih banyak daripada dosanya, teruskan perjalanan. Selamat kamu daripada neraka yang ada kat situ. Tapi siapa-siapa yang pahalanya ada sedikit, lebih sedikit daripada dosa pun akan pergi juga. Tetapi kalau dosanya melebihi daripada pahalanya, masuk kat lubang tu. Itu pentingnya pahala. Kalau orang kata tak pentingnya pahala, awal-awal lagi kamu nak masuk neraka. Dan siapa masuk kat lubang tu, tak ada kemaafan, tak boleh masuk syurga. Sebab itulah pentingnya pahala sebagai orang Islam. Kalau orang kata pahala tak penting, ini penting ni, tak lepas. Mizan tak lepas. Kalau kita kata, tak apa kita beriman, dosa banyak macam mana? Itu maksudnya kamu dah tak faham, iman kamu tak telus. Kamu dah mempermainkan keadaan. Mengutamakan orang yang jahat daripada orang yang baik. Satu benda yang salah cakap. Maka bila pahala ni banyak, maksudnya apa? Orang ni baik. Orang ni banyak buat kebaikan. Banyak sangat dia buat kebaikan. Sebab tu dia lepas perjalanannya. Itu mizan. Lepas mizan, siapa yang lepas mizan, barulah akan masuk pada nombor 9, iaitu hud. Hud ni apa? Macam-macam jenis telaga nampak. Telaga Nabi Adam, sampailah telaga Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telaga Kautsar. Telaga Kautsar yang paling besar. Umat yang banyak, ramai, salah satu yang ramai itu umat Nabi Musa. Dia ramai. Sampai Nabi pun kadang-kadang confuse. Mana umatnya? Sebab Nabi Musa punya umat ramai. Nabi Muhammad pun lebih ramai daripada Nabi Musa. Semuanya akan minum pada air telaga Kautsar. Ada yang dapat minum, ada yang tak dapat minum. Wa na'udzubillah min zalik. Bila sampai pada air telaga Kautsar ni, dia akan pergi satu tempat yang nombor 10. Namanya Imtihanul Mu'minin. Permiksaan bagi orang yang beriman. Azan dahulu. Habiskan sedikit. Selepas air telaga. Siapa yang dapat minum air telaga, mudah-mudahan kita semua dapat minum air telaga. Ada yang dikatakan tak dapat minum air telaga. Ada yang dapat minum air telaga. Dan kuasa itu bukan kuasa pada Nabi Muhammad SAW, tetapi kuasa itu berlaku kepada malaikat yang dikontrolkan oleh, yang dibagi amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai masuk pada umur 10, perjalanan yang tak habis lagi. Namanya Imtihanul Mu'minin. Rasulullah kata, ana man awwala dakhal, ana man awwala kharaj. Dia yang jalan ni semua paling cepat, dia yang paling awal keluar dari tempat ni semua. Iaitu Imtihanul Mu'minin. Apa maksud Imtihanul Mu'minin? Pemeriksaan yang terakhir untuk nak cek siapa yang sebenar-benar beriman ataupun tidak beriman. Bukan manusia yang cek, malaikat yang cek. Dia cek habis semua orang beriman ataupun tidak. Maka kat situ, siapa yang beriman akan diteruskan perjalanan. Siapa yang tak beriman akan sangkut. Siapa yang ada satu zarah beriman dalam hati pun akan keluar. Tetapi kalau siapa yang dalam diri tak beriman, ada syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi. Sebab itulah ilmu tasawuf ni penting. Sebab ilmu tasawuf ni, dia membuang sekali syirik-syirik yang ada dalam jiwa. Tiba-tiba ada orang kata ilmu ni tak ada. Macam mana tak ada? Asalkan iman ni benda yang kita tak boleh nak tahu.
Dia satu benda yang tersembunyi. Tetapi Allah Ta'ala suruh malaikat cek habis. Siapa yang ada satu zarah ibarat macam penapis air. Ada benda sangkut-sangkut. Tak sangkut, ia keluar jatuh. Siapa yang tidak melepas air itu, mereka akan nampak lubang. Lubang neraka yang besar, iaitu masuk tempat yang nombor 2, iaitu namanya munafiqin. Pahala yang banyak tetapi tidak membawa hasil. Masuk neraka yang tiada kemaafan, wa na'udzubillah min zalik. Tak boleh masuk syurga. Siapa yang tak lepas imtihanan mukminin, pemeriksaan bagi orang beriman, satu zarah iman pun tak ada, tak boleh masuk syurga selama-lamanya. Wa na'udzubillah min zalik. La haula wa la quwwah. Lepas tu, siapa yang beriman, walaupun satu zarah, dia akan bertemu dengan apa? Titian sirat. Siapa yang naik titian sirat? Orang yang beriman saja. Orang yang Islam saja. Yang sentiasa ihdinas siratal mustaqim. Sentiasa menyebut. Sebab orang yang naik atas sirat ni hanya orang beriman. Bukan beriman kafir tak layak naik atas tu. Bila naik atas titian sirat, ada yang laju, ada yang macam kilat, ada yang naik kuda, macam-macam ragam ada. Ada yang jatuh. Ada yang jatuh. Wa na'udzubillah. Ni tandanya jatuh bawah titian sirat ni neraka. 70,000 antara atas sampai 70,000 tahun antara atas sampai bawah ni jatuh. Sampai ke bawah paling kejam 70,000 tahun. Paling lama 140,000 tahun. Barulah akan dilepaskan masuk kepada syurga, dan neraka yang mereka masuk namanya Jahannam. Jahannam pun neraka yang bakal akan tutup. Sebab bila dah habis orang beriman kena azab kat dalam tu, akan tutup. Jadi beriman tapi dosanya boleh tahan. Allah Ta'ala tahu dosanya banyak, dia akan masuk dalam neraka dulu. Masuk dalam neraka baru keluar. Dan mereka ni ada chop kat badan mereka ni bekas neraka, supaya tak bising ahli neraka kata Allah Ta'ala tak adil. Dia ada bekas tanda chop neraka. Tapi tetap dah masuk syurga. Bila masuk syurga maksudnya apa? Tetap akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang tak jatuh pada neraka, siapa yang jatuh macam mana pun akan pergi satu tempat namanya Qantarah. Qantarah ni iaitu nombor 11, nombor 12, maaf. Nombor 12, Qantarah. Qantarah ni satu pokok yang besar. Besar, sangat-sangat besar. Lebih besar daripada dunia ni. Dan dia punya dahannya renting yang jatuh. Dan keluar air pada tiap-tiap celah. Maka celah-celahnya besar. Maka malaikat bila sampai satu orang sana, dia kata suruh mandi dan minum. Mereka akan mandi dan minum. Siapa-siapa yang sampai ke situ, dia suruh mandi dan minum. Mandi minum sampai malaikat lihat fiddah, satu cahaya yang keluar daripada hatinya warna perak. Bila nampak keluar perak tu, baru malaikat kata keluar. Dari situ naik burak. Sebab itulah cerita Isra' dan Mi'raj sentiasa diceritakan. Sebab siapa yang bakal masuk syurga, bakal akan naik burak. Naik burak, pergi pada syurga. Perjalanan yang jauh sampai ke syurga, bertemu dengan malaikat Ridwan. Bila masuk dalam syurga, dapatlah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, roh dan jasadnya. Sama besarnya macam besarnya Nabi Adam AS. Begitu juga ahli neraka. Qantarah ni kenapa diadakan? Qantarah ni nak membuang segala sifat-sifat yang tak layak ada dalam syurga. Kita tahu zaman sekarang ni kalau kahwin dua, bising satu dunia. Satu dunia bising sebabkan kes kahwin dua. Kalau masuk dalam syurga, kalau perempuan ada sifat cemburu, macam mana syurga tu tak aman? Tak akan aman syurga tu. Tetapi masa di Qantarah, dia buang segala sifat-sifat yang tak layak untuk masuk syurga. Sifat pemarah. Kita semuanya pemarah. Sebab itulah adanya sabar. Kalau tak ada marah, macam mana ada sabar? Semuanya ada tak puas hati. Sebab itulah adanya redha. Kita redha, kita menahan emosi kita kerana patuh perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kat syurga pun nak nahan juga? Tak ada. Syurga bukan tempat lagi menahan. Qantarah dah dibuangkan segala sifat-sifat tu semua. Barulah layak untuk masuk syurga. Sebab apa? Kat syurga kita nampak orang tu nak masuk syurga lebih daripada kita. Kita pun kita kata, kenapa ni syurga lebih daripada kita? Sebabkan diri kita dah tak ada sifat lagi iri hati, dengki dan sebagainya. Dah dibuang habis, kita dah kitab tikai pada masuk dalam syurga nanti. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat manfaat, dan apa yang salah dan silap bagi diri saya mohon maaf. Ada benda nak tanya? Saya kali pertama ni tak ada orang tanya. Normalnya macam tu. Ya.
Kita habis dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.